Selamat sejahtera kepada semua pelajar. So, dalam slot kali ini, kita akan bincang soalan format SPN yang berkaitan dengan vektor khasnya yang bukan jenis I dan J punya. Mari kita tengok contoh yang pertama. Raja menunjukkan segitiga OAB. Titik C terletak pada OA dan titik D terletak pada AB. Garis lurus OD bersilang dengan garis lurus BC pada titik E. Sekarang kita tengok maklumat tambahan. Diberi bahawa OA sama dengan X. So, kita boleh label pada gambar raja OA sama dengan X dan OB sama dengan Y. Lepas tu, kita ada maklumat OC sama dengan 2/3 OA. So, kita cuba cari di mana letak dia. So, inilah kawasan dia dan cikgu akan sediakan satu jadual sebab nanti cikgu nak cari vektor-vektor yang berkaitan lah. Begitu juga dengan maklumat yang seterusnya. AB sama dengan 2AD. So, ini tempatnya dan cikgu akan buat jadual juga. Sebelum cikgu sambung kepada jawapan seterusnya, kebiasaan cikgu ialah cikgu akan cuba lengkapkan dua jadual ini dulu untuk memudahkan kerja yang seterusnya. Kita mula dengan jadual yang berwarna hijau. So, di sini paling panjang ialah OA. Mula di O, berhenti di A, tengah-tengah singgah di C. Lepas tu, daripada yang diberi oleh dia, OC sama dengan 2/3 OA. Bila cikgu ubah kepada bentuk nisbah, cikgu akan dapat nisbah dia ialah 2, 3. So, OC ialah 2, OA ialah 3, maka yang tengah-tengah ini 1 lah, supaya 2 tambah 1 jadi 3. So, antara 3 vektor ini yang kita tahu ialah OA, iaitu X. Sekarang kita boleh lengkapkan jadual ini. So, sangat pasti dia pun mesti ada X dan perkali dia positif. Lepas tu, 3 jadi 1. Maksudnya kita bahagi 3. Maka bila 1 bagi 3, 1/3. 2 bagi 3 jadi 2/3. So, kita sudah lengkapkan jadual pertama. Sekarang kita cuba lengkapkan jadual kedua. So, jadual kedua paling panjang ialah AB. Mula di A, berhenti di B, tengah-tengah ialah D. Okay, ikut nisbah yang diberi, AB sama dengan 2AD. So, kalau cikgu ubah dalam bentuk nisbah, dia sepatutnya 2, 1. Maksudnya AB ialah 2, AD ialah 1. AB ialah 2, AD ialah 1, maka tengah-tengah itu 1 lah. 1 tambah 1 sama dengan 2. Sekarang cikgu lengkapkan vektor dia. So, antara 3 vektor ini, kalau kita baca soalan, seolah-olah tak ada maklumat lagi. Tapi sebenarnya kita boleh cari sendiri. Iaitu vektor AB, kita boleh buat A sampai ke O, kemudian O sampai ke B. So, kita boleh dapat AB sebenarnya ialah A pergi kepada O pergi kepada B, dan AO sebab terbalik arah, so kita buat negatif X, dan OB Y. So, kita tahu AB ialah negatif X tambah Y. So, lepas itu, kita boleh buat sudahlah. So, ini mesti negatif, mesti ada X, mesti ada tambah, mesti ada Y. Sekarang kita hanya perlu lengkapkan nombor dia. So, 2 nak jadi 1, maksudnya kita akan bahagi 2, ataupun kita boleh kata darab 1/2. So, di sini 1 bagi 2, 1/2. Yang atas ini juga 1/2. Lepas tu kita buat juga 2 pergi kepada ini. So, sekali lagi kerja yang sama. So, kita dapat ini 1/2, 1/2. Dengan ini, cikgu sudah lengkapkan kedua-dua jadual ini. Sekarang kita boleh mula jawab soalan. A1, soalan tanya BC. So, BC. So, kalau kita tengok di sini, kita boleh pilih
BOOC. Pun boleh pilih BAAC. Terpulang kepada pelajar nak pakai mana satu. Katakan saya pergunakan BOOC. BO tambah OC. So, BO sebab terbalik arah, negatif Y. OC, cikgu boleh dapat jawapan dari jadual saya yang warna hijau. So, OC ialah 2/3 X. Okey, lepas tu cikgu pergi kepada OD. So, untuk OD, so cikgu pun boleh pilih OA, AD, ataupun cikgu boleh pilih OB, BD. Katakan cikgu pilih OB, BD. So, cikgu akan tulis OD ialah O pergi B, B pergi D. Untuk OB sama arah, so cikgu buat Y. Untuk BO, cikgu akan cari jawapan dalam jadual warna biru. So, untuk BD, dalam jadual kita tak ada BD tapi kita ada DB. So, apa yang saya perlu buat? Terbalik arah dia. So, cikgu terbalik tanda dia. So, jadi 1/2X tolak 1/2Y. Di mana positif jadi negatif, negatif jadi positif. So, bila saya kira, ini ialah setengah X tambah setengah Y. Sekarang kita pergi kepada B. Di sini cikgu bagi lagi maklumat OE sama dengan HOD, BE sama dengan KBC. Dengan keadaan H dan K ialah pemalas dan cikgu minta OE. Untuk B1, cikgu nak melibatkan sebutan H. So, maksudnya bila jawab soalan ini, cikgu mesti melibatkan ini, baru mungkin cikgu ujuk K dalam penyelesaian saya. Dan apa yang ditulis ini memang sudah OE. So, cikgu buat sahajalah. OE sama dengan HOD dan jawapan OD sudah ada iaitu pada A2 iaitu setengah X tambah setengah Y. Kalau saya ringkaskan, setengah HS tambah setengah HY. Sekarang kita pergi kepada B2. B2 kali ini nak melibatkan K. Maksudnya saya mesti melibatkan BE sama dengan KBC, baru mungkin saya ada K dalam penyelesaian saya. Tapi soalan tetap nak OE. So, saya kena fikirkan dalam gambar raja macam mana OE ada kaitan dengan BE. So, kalau kita tengok di sini, OE di sini. BE di sini. So, kalau saya boleh tambah lagi satu garis OB, saya boleh wujudkan satu persamaan vektor lah. Di mana saya boleh kata OE sama dengan OB tambah BE. So, OB ialah Y, BE ialah KBC. So, kita masukkan BC kita, di mana sudah cari di A1 iaitu negatif Y, tambah 2/3 X. So, bila saya ringkaskan, dialah 2/3 X tambah 1 tolak KY. Kita akan kumpul ikut vektor. So, sekarang kita akan jawab soalan C. Di sini dia minta kita cari nilai H dan K. Dan kita nampak H di jawapan B1, K di dalam jawapan B2. Dan kalau kita tengok kedua-dua ini mewakili OE. So, kita boleh kata jawapan B1 dengan jawapan B2 sebenarnya ialah vektor yang sama. Sebab kedua-dua itu mewakili OE. Maka untuk jawab soalan C, kita boleh buat bandingan lah. Apa yang ada di X mesti sama. So, kita dapat 1/2 H sama dengan 2/3. Dan kita boleh selesaikan, dapat jawapan 4/3. Begitu juga kita boleh bandingkan Y. Di tempat Y kita dapat 1/2 H dan 1 tolak K. So, kita akan kata 1
tolak K sama dengan 1/2 H. Dan nilai H kita tahu ialah 4/3. So, kita tahu dia ialah 2/3. So, bila kita selesaikan, kita dapat K ialah 1/3. Lepas ini, kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh yang kedua, Raja menunjukkan sebuah segitiga ABC diberi bahawa AP ialah 2, 3. So, di sini ada satu jadual perlu cikgu lakukan. Lepas tu ada pula BRRC ialah 1, 2. So, ada satu lagi jadual perlu cikgu lengkapkan. Maklumat lain, AP sama dengan 8X. AC sama dengan 3Y. So, sebelum cikgu sambung buat, cikgu akan lengkapkan jadual dulu. Dengan dua jadual yang lengkap ini, saya mula jawab soalan. A1, apakah CP? Kalau kita tengok CP, inilah tempatnya. So, cikgu boleh pilih CA, AP, cikgu pun boleh CB, BP. Yang lebih senang ialah CA tambah AP. CA ialah negatif 3Y sebab berlawanan arah. AP ialah 8X. Lepas tu kita pergi kepada AR. Untuk AR, so cikgu boleh pilih AB, BR. Cikgu pun boleh pilih AC, CR. Katakan cikgu pilih AC, CR. So, AC 3Y. CR cikgu cari jadual yang warna biru. Tapi arah dia songsan. So, untuk tahu CR, cikgu terpaksa terbalikkan tanda dia. 8X tolak 2Y. So, kalau saya ringkaskan, ini ialah 8X tambah Y. Sekarang kita pergi kepada bahagian B. So, bahagian B1, cikgu minta CQ dalam sebutan HXY. So, H wujud di sini. Dan itu memampung sudah ialah CQ. So, cikgu tulis sahajalah. CQ sama dengan HCP. Di mana CP kita sudah ada di jawapan A1. Kalau saya ringkaskan, negatif 3HY tambah 8HX. Untuk B2, soalan nak dalam sebutan K mesti melibatkan ini dan yang dikendaki oleh soalan pun memandia. So, kita buat saja. QR sama dengan KAR. AR ialah jawapan A2. Kita masukkan sahaja. So, cikgu dapat 8KX tambah KY. Sekarang kita cuba jawab soalan C. Dia minta kita cari H dan K. Dan kita nampak H wujud di B1 dan K wujud di B2. Tapi kali ini kita nampak dua vektor yang berbeza. Kita cuba tengok dalam gambar raja. CQ di sini. QR di sini. So, kita boleh tambah satu garis CR untuk wujudkan satu persamaan vektor, iaitu CR sama dengan CQ tambah QR. CR boleh diambil daripada jadual, tapi terbalikkan arah dia. 8X tolak 2Y. CQ daripada jawapan B1, negatif 3HY tambah 8HX. Dan QR daripada jawapan B2, tambah 8KS tambah KY. Lepas tu kita susun ikut vektornya. Kita boleh bandingkan ikut vektor.
vektor S kita akan dapat 8H tambah 8K sama dengan 8. Manakala untuk vektor Y, kita boleh dapat K tolak 3H sama dengan negatif 2. So, kita selesaikan dua persamaan serentak ini untuk mendapat jawapannya. Kita dapat H sama dengan 3/4 dan K sama dengan 1/4. So, kita jumpa lagi dalam slot yang ketiga.